Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat dan Kerajaan serta rakyat Amerika Syarikat bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama U Win Mint, Presiden Republik Kesatuan Myanmar. Dan Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, Konsulen Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar berikutan dengan tragedi tanah susur yang berlaku baru-baru ini ke atas Lombong Jet di Pakan Township, Khanchin State. Perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Perkara ini dinyatakan dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini. Sementara itu, tiada kes aktif dilaporkan dan 3 kes kematian dan kes yang sembuh juga kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatari seramai 499 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatari sejak Mac 2020 ialah 2,843 orang. Sementara dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan adalah sebanyak 375 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 ialah 30,831 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Lebih 90,000 pelajar memulakan sesi persekolahan peringkat ketiga pengembalian operasi pengajaran dan pengajaran di institusi-institusi pendidikan di negara ini bermula hari ini. Ia melibatkan peningkatan sebanyak 51.2% daripada jumlah peringkat kedua. Peringkat ketiga melibatkan para pelajar peringkat sekolah menengah dalam tahun 7, 9 dan 10 dalam aliran general serta tahun 12 di Pusat Tingkatan 6 di bawah kawalan Kementerian Pendidikan. Dalam tinjauan RTB pagi tadi di beberapa buah sekolah seperti juga pada 2 peringkat sebelumnya, pada peringkat ketiga ini Kementerian Pendidikan masih menekankan aspek penjarakan sosial dan kebersihan diri serta premis sekolah. Sekolah-sekolah dilihat terus melaksanakan prosedur operasi standard SOP pengembalian semula sekolah iaitu dengan mengadakan pemeriksaan suhu badan setiap hari bagi pelajar-pelajar, guru-guru dan individu-individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah termasuk pengimbasan kod QR. Para pelajar juga digalakkan memakai sungkup muka. Kerana ada tahun 10 datang hadir ke sekolah, masa rehat dibagi pecahan. Masa balik pun ada pecahannya juga. Tahun menengah bawah, tahun 8 akan balik pukul 12. Tahun 10 akan balik pada 12.15 dan tahun 11 akan balik pada 12.30. Kelulusan ada kelas yang besar, keramaiannya pun dalam 23 orang. Kami susun kursi meja kelas 1 kelulusan besar lah. Jadi masih je dapat memuat social distancing protokol itu. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sesi persekolahan adalah dikekalkan kaedahnya menggunakan gabungan kaedah secara face-to-face dan secara dalam talian mengikut kesesuaian serta kapasiti sekolah masing-masing. Pelajar-pelajar yang berada di sekolah telah pun dimaklumkan melalui grup WhatsApp
kepada ibu bapa dan penjaga, di mana pelajar-pelajar akan mengikuti norma-norma baru, di mana pelajar-pelajar perlu mengikuti pemeriksaan suhu badan setiap pagi, membersih tangan pada setiap pagi dan mengikuti penjarakan fizikal secara baik setiap hari dari awal pagi sehingga balik. Dengan norma baru ini, para pemimpin sekolah dan guru dapat memahami suasana norma baru sesi persekolahan masa kini dan sentiasa memberi sokongan penuh dalam memastikan pelajar-pelajar tidak ketinggalan dalam menimba ilmu selain mematuhi penjarakan sosial dan menjaga kebersihan. Pihak sekolah sudah menyusunkan meja-meja mengikut penjarakan 1 meter yang disarankan ataupun yang disuruh oleh pihak Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan. Di samping itu, setiap pagi sekolah akan membacakan doa menghindarkan COVID-19 dan juga pelajar-pelajar memanglah diingatkan untuk mematuhi penjarakan dan juga menjaga kebersihan mereka sendiri. Setelah beberapa bulan menjalani sesi pembelajaran secara dalam talian, pengembalian operasi pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau kaedah face-to-face disambut baik oleh para pelajar. Penekanan akan pentingnya terhadap kebersihan diri yang diperkenalkan di hasrat dalam memupuk budaya kebersihan demi kesejahteraan warga sekolah pasca COVID-19. Saya berasa amat gembira dan amat bersyukur kerana dapat kembali ke sekolah. Walaupun keadaan di sekolah tidak seperti biasa disebabkan adanya norma baru seperti penjarakan sosial, tetapi semangat saya untuk menimba ilmu itu sentiasa ada. Dengan dibukanya sekolah ini, kami sebagai pelajar-pelajar boleh dapat lebih fokus belajar dan senang untuk berinteraksi dengan cikgu-cikgu jika ada permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah, ianya mudah untuk saya bertanya dan berbincang sesuatu dengan cikgu dan kawan-kawan jika ada masalah, berbanding daripada belajar di rumah bersorangan. Feel really happy dapat kembali dapat belajar lagi sama kawan-kawan, sama cikgu-cikgu, senang sedikit belajar. Dapat kembali ke sekolah ni rasa senang hatilah, pasal kalau belajar online ni payahlah bagi. So dapat face to face cikgu senanglah sikit. Pelan de-escalation tahap ketiga bagi fasiliti sukan akan dilaksanakan Isnin ini dengan 90% kapasiti tertakluk kepada ruang pusat dan fasiliti. Ikuti berita lanjut mengenainya selepas petikan titah. Negara Brunei Darussalam akan meningkatkan plan de-escalation kepada tahap ketiga Isnin ini bagi gym dan pusat kecergasan, fasiliti sukan tertutup, fasiliti sukan luar dan padang golf. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan syarat-syarat dan garis panduan bagi penggunaan keempat-empat fasiliti berkenaan. Antaranya fasiliti-fasiliti tersebut akan beroperasi dengan 90% kapasiti dalam satu masa, tertakluk kepada ruang pusat dan fasiliti. Penggunaan fasiliti akan ditingkatkan kepada maksima 2 jam seorang setiap hari dan penggunaan locker room dan tempat mandi juga dibenarkan. Manakala sukan-sukan double atau pairs kini sudah dibenarkan. Contact sports dan non-contact artistic sports adalah dibenarkan bagi sesi latihan sahaja. Walau bagaimanapun, latihan sparring adalah tidak dibenarkan. Dalam garis panduan tersebut juga menyatakan sukan berpasukan akan dibolehkan dengan menghadkan kepada 5 orang dalam satu pasukan khusus bagi program latihan sahaja. Pertukaran individu antara kumpulan, aktiviti yang melibatkan physical contact dan perkongsian peralatan dan kelengkapan adalah tidak dibenarkan. Sementara itu, penggunaan pusat bowling ditingkatkan kepada 2 pemain bagi satu lane dalam satu masa.
Dalam masa yang sama, penggunaan ditingkatkan kepada maksima 2 jam seorang setiap hari. Manakala penggunaan houseball dan house shoes adalah dibenarkan. Sementara itu, pada bulan lalu sebanyak 62 lawatan pemeriksaan dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan mendapati sebanyak 5% atau 3 buah premis tidak mematuhi garis panduan yang dikuatkuasakan. Manakala jumlah keseluruhan pengguna pusat dan fasiliti sukan sejak ianya beroperasi pada 16 Mei lalu ialah 78,878 pengguna, yang mana 57,256 menggunakan gym, fitness centers, fasiliti sukan tertutup dan fasiliti sukan luar milik persendirian, manakala 7,080 menggunakan fasiliti sukan di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan jumlah keseluruhan seramai 64,336 pengguna. Di samping itu, sejumlah 13,597 pengguna telah menggunakan padang-padang golf dan 945 orang telah mengunjungi pusat-pusat bowling. Be prepared atau sentiasa bersedia menyumbang khidmat bakti kepada masyarakat antara lafaz ikrar kesetiaan ahli-ahli pengakap untuk sentiasa bersedia menyumbang tenaga, buah fikiran bagi membentuk jati diri dan sahsiah masing-masing. Ikrar itu turut dilafazkan oleh ahli-ahli Persatuan Pengakap Daerah Temburong untuk sentiasa bersedia menabur bakti bila-bila masa dan keadaan demi untuk negara. Kita bawakan laporan mengenai aktiviti Persatuan Pengakap Daerah Temburong dengan kerjasama Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam bersama kru RTB Mojo. Sebagai salah sebuah badan NGO, ahli-ahli pengakap terus proaktif menganjurkan pelbagai aktiviti bagi meningkatkan semangat kesukarelawanan dan patriotik dalam kalangan belia, khususnya ahli-ahli persatuan tersebut. Melalui kegiatan berpengakap, ahli-ahli persatuan berpeluang mempelajari pelbagai kemahiran, antaranya kaedah pendidikan dan latihan bagi setiap individu pengakap, survival skill, kepimpinan dan kerja berpasukan. Apa yang lebih penting, mereka dapat meningkatkan ketahanan mental dan fizikal dalam menepani segala cabaran dan rintangan. Pengakap ini sebenarnya siok, bukan saja melakukan aktiviti di luar atau belajar cara-cara untuk survivalkan, tapi kami diajar untuk membantu orang-orang yang memerlukan kami. Peranan kami ini sebenarnya boleh membantu agensi-agensi kerajaan yang lain. Kami boleh mempelajari sesuatu yang baru. Banyak pengetahuan yang kami dapatkan, memperolehi sama je dengan sukarelawan yang lain. Kami membantu orang yang memerlukan. Apa ni yang aku suka, ianya mencabar dari segi mental dan fizikal. Kami belajar undang-undang dalam berpengakap dari segi disiplin, teamwork, dan di samping itu juga kami membuat kerja amal kebajikan. Dan aku ikut pengakap bukan saja pasal camping, pasal kami ada menolong orang ramai, kerja kebajikan. Dengan penganjuran pelbagai aktiviti kesukarelawanan, Persatuan Pengakap Temburong khasnya dan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam amnya tentunya berupaya melahirkan ahli-ahli pengakap yang berkualiti. Ia sekaligus dapat membentuk ahli-ahli pengakap sebagai individu yang berakhlak mulia, berdisiplin, taat beragama dan berjiwa besar yang dapat memberikan sumbangan bermakna kepada negara. Laporan Adrian Fezul Samad untuk berita RTB. Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan akan mula membuka kaunter-kaunter perkhidmatan dan pembayaran secara berjadual berkuat kuasa Isnin ini, 6 Julai 2020. Jadual pembukaan kaunter-kaunter berkenaan adalah seperti berikut. Kaunter akan ditutup pada hari Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad serta hari kelepasan awam. Manakala pada hari Selasa, Khamis dan Sabtu, kaunter akan dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan akan disambung semula pukul 1.45 petang hingga 3 petang.
Walau bagaimanapun, orang ramai masih boleh berurusan atau membuat pembayaran pada hari Isnin dan Rabu secara perjanjian menerusi talian telefon yang tertera mengikuti tempat. Pembayaran melalui dalam talian menggunakan kad kredit atau kad debit adalah tidak stabil pada masa ini dan tidak dapat digunakan buat sementara waktu. Sebarang perkembangan mengenainya akan dimaklumkan kemudian.